So guys, selamat datang ke SRTV dan ini kita berada dalam off season sekarang. So kebanyakan cerita ni of course berkaitan dengan siapakah yang bakal keluar dan juga bakal masuk untuk Sabah FC dan untuk transfer rumours perkembangan terkini untuk Sabah FC walaupun barang ni belum official tapi sekarang dia hangat diperkatakan lah. Even kalau kamu buat sekali lagi Google search pun memang nama beliau ni pun telah berada dikaitkan dengan Sabah FC, dikatakan berada dalam radar Sabah FC dan antara news yang aku baca lagi adalah beliau sekarang tengah melalui trial bersama Sabah FC satu perlawanan di Kuala Penyu. So itu adalah aku nak tahu kalau the only perlawanan yang beliau telah lalui ataupun akan ada beberapa perlawanan lagi untuk memastikan yang beliau ni betul akan bersama Sabah FC. Jadi kenapa benda ni berlaku? Satu, of course, Perak FC adalah merupakan salah satu tim yang dikatakan juga akan meninggalkan saingan Liga Super untuk season yang akan datang kerana mereka telah memiliki hutang yang cukup tinggi lah dan tidak mampu untuk meneruskan persaingan Liga Super yang akan datang. Jadi ada beberapa player dia orang pun memang agak bagus juga. Cuma apa yang kita ingin sentuh di sini adalah mengenai Clayton De Silva lah. Di mana kalau kita tengok dari segi transfer mark untuk Clayton De Silva bersama Perak FC ni, beliau telah melalui 22 perlawanan, telah memberi 8 gol dan juga 4 assist. So not bad untuk salah satu tim yang berada di mid table yang cukup struggle untuk season ni. Beliau masih lagi mampu untuk memberi sumbangan yang cukup signifikan lah bagi tim yang beliau wakil pada season yang sudah berakhir ni. Jadi kalau aku suka melihat di sini juga pasal Sabah FC sendiri telah mengeluarkan lah top goal scorer, top assist untuk Sabah FC, di mana untuk most assist untuk Sabah FC adalah Telmo Kasihara dan juga Stu di mana masing-masing 5 assist dan seterusnya Daniel Ting dan juga Farhan Losan 4 assist. Jadi kalau kita tengok di sini apa yang telah disumbangkan kepada Clayton 4 assist ni maksudnya ianya agak konsisten juga untuk Perak dan boleh juga menyaingi assist yang telah diberikan oleh pemain utama Sabah FC. Lebih kurang macam itu. Di mana dari segi gol pula yang telah beliau lakukan, kalau untuk Sabah FC top goal scorer kita adalah Joe Pedro sebanyak 8 gol, Sadil 7, Stu 8 dan Darren Lock 5. Diikuti pula Gabriel Perez pun 5 juga. Dan Clayton telah memberikan 8 contribution goal untuk pasukan beliau. Kenaikan sekali lagi Perak ni bukanlah berada dalam satu kedudukan yang cukup bagus di saingan Liga Super ni. Tapi again dia masih untuk memberi sesuatu despite persembahan pasukan dia. Lebih kurang macam tu. So dengan kehadiran Clayton ni mampu untuk menjaringkan gol dan juga mampu untuk membuat assist yang gol dan assist yang beliau lakukan pun lebih kurang dengan apa-apa player kita yang telah lakukan lah. So nampak di sini bagi aku macam signifikan juga beliau bersama Sabah FC untuk mengisi kekosongan yang telah ditinggalkan oleh beberapa pemain import kita, baik pun pemain tempatan kita. Nampak di sini dia mampu untuk menggalas tanggungjawab tersebut lah. Itu aku boleh katakan di sini. Clayton ni baru berumur 29 tahun, so not bad lah. Okay, not bad, berketinggian 175 meter. Position asal beliau adalah left winger. So apa yang kita mahukan untuk Clayton ni sebenarnya striker lah, tapi beliau mampu juga untuk beraksi sebagai striker dan mampu juga beraksi untuk right winger. Kalau aku tengok highlight-highlight yang telah dilakukan oleh MFL dan juga fan-fan Perak sendiri mengenai Clayton ni, aku tengok corak permainan dia ni again Perak tim dia agak struggle tapi beliau cukup menyinar lah. Di antara semua pemain tersebut mampu melakukan gol, mempunyai chances yang cukup bagus, tapi agak secara dia punya finishing dia tidak berapa bagus lah. Walaupun aku tengok yang highlight video tu banyak peluang terbuka tapi beliau sia-siakan. Tapi again kemampuan dia untuk menjadikan gol masih wujud di situ. Tidak dilupakan juga corak permainan dia yang begitu kreatif untuk mencari peluang kepada pemain-pemain lain, baik juga mencari peluang, membuka peluang untuk diri dia sendiri. Itu yang aku tengok apa yang dimiliki oleh Clayton ni lah. Tapi di sini aku melihat jugalah seperti mana
Sifu sewaktu bersama Kelantan tempoh hari, beliau adalah merupakan nadi utama juga untuk Kelantan. Aku menyamakan juga seperti Perak kerana the only player yang cukup bersinar sewaktu Sifu bersama Kelantan adalah Sifu sendiri. Walaupun struggle tapi Sifu masih mampu untuk memberikan aksi-aksi yang bagus dan juga menjaringkan gol. Aku tak boleh lupakan gol yang beliau lakukan sewaktu menentang Sabah FC tempoh hari. Dan di sini aku tengok juga, aku risau juga cerita dia macam Sifu bersama Sabah FC. Apabila Sifu bersama Sabah FC, macam aku nak nampak kemampuan dia seperti mana yang dia tampilkan sewaktu bersama Kelantan. Itu. So aku dah pastilah sama ada tactical yang diberikan kepada beliau ataupun role play yang diberikan kepada beliau cukup berbeza sewaktu bersama Kelantan, membuatkan dia tidak berapa begitu macam memberikan sumbangan yang besar lah untuk Sabah FC. So seperti mana aku katakan Sifu, aku risau juga Clayton juga akan memiliki experience yang sedemikian kerana again macam mana aku katakan, Sifu bersama Kelantan, Clayton bersama Perak, mereka adalah merupakan star dalam klub tersebut. So of course mereka menjadi harapan lah untuk pasukan mereka. Tapi bila bersama Sabah FC, again buat masa ni kita belum tahu lagi siapa yang kekal, siapa yang keluar. Tapi I'm talking about squad Sabah FC yang kita miliki sekarang ni lah. Bagi aku terlalu banyak player yang mempunyai taraf star. Again, ini pendapat aku sihat. Player yang taraf star mempunyai pengaruh yang cukup tinggi, boleh memberi impact lah Clayton ni bersama Sabah FC. Lebih kurang macam itu. Kerana dia bukan lagi menjadi pemain tumpuan utama di dalam Sabah FC. So itu adalah benda yang aku perhatikan di sini. Kalau betul Clayton bersama Sabah FC, aku mengharapkan apa yang ditampilkan sewaktu bersama Perak tu masih beliau boleh persembahkan apabila bersama Sabah FC nanti. So pendapat aku, adakah benda ni iya ataupun tidak, hasil daripada aku katakan tadi dan juga kaji selidik yang telah aku lakukan, aku nampak dia telah melakukan trial bersama Sabah FC. Bagi aku tidak mustahil dia akan disenaraikan ataupun diumumkan selaku pemain import terbaru untuk Sabah FC, dikenakan lagi dengan status pasukan Perak FC ni. Of course pemain baik import baik lokal akan start sudahlah mencari di mana klub mereka yang seterusnya. So itulah transfer rumours terkini guys mengenai Sabah FC. Kali ini kita ni dikaitkan dengan Clayton da Silva, pemain Perak yang telah memberi banyak impact sewaktu bersama Perak, dan aku merasakan benda ni boleh berlaku dan aku mengharapkan ia akan memberi impact yang sama untuk Sabah FC pada musim akan datang sekiranya beliau bersama kita lah. So bagaimana pula pendapat anda mengenai transfer rumours terbaru ni? Anda boleh tekan di ruang komentar di bawah. Aku juga ingin mendengar pendapat anda. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.